Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain. Dan nama saya Tiara. Saya akan menerangkan tata bahasa dalam bentuk ayat. Saya pula akan menerangkan tata bahasa dalam bentuk perkataan. Kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang. Terdapat 3 jenis kata ganti nama diri, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua serta kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri pertama adalah seperti aku, beta, daku, hamba, kami, kita serta patik. Contoh ayat bagi kata ganti nama diri pertama adalah seperti keris di atas meja itu kepunyaan beta. Beta di dalam ayat merupakan kata ganti nama diri pertama. Seterusnya, kata ganti nama diri yang kedua. Kata ganti nama diri yang kedua adalah seperti anda, awak, dikau, engkau, kamu, kalian serta tuanku. Contoh ayat adalah seperti awak mesti hadir ke sekolah esok. Awak di dalam ayat adalah kata ganti nama diri kedua. Kata ganti nama diri ketiga pula adalah seperti baginda, beliau, dia, ia serta mereka. Contoh ayat adalah dia menang dalam pertandingan lukisan. Dia di dalam ayat merupakan kata ganti nama diri yang ketiga. Sebagai ilmu tambahan, oleh kerana kata mereka bermakna jamak atau lebih daripada seseorang, maka kata mereka tidak perlu digandakan atau diulang menjadi mereka-mereka. Kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu. Jenis kata bilangan adalah seperti kata bilangan tentu iaitu 1, 2, 10 dan seterusnya. Kata bilangan tak tentu iaitu seperti beberapa, para, segala. Selain itu, kata bilangan tanya iaitu berapa. Kata bilangan pecahan seperti setengah, suku, 2/3. Selain itu, kata bilangan pisahan seperti masing-masing, tiap-tiap dan setiap. Seterusnya, kata bilangan himpunan seperti berbulan-bulan. Akhir sekali, kata bilangan tingkat seperti pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kata adjektif. Kata adjektif adalah kata yang merujuk sifat atau keadaan sesuatu kata nama. Beberapa jenis kata adjektif seperti sifat, warna, perasaan, waktu, cara, ukuran, jarak, panca indera dan akhir sekali bentuk. Untuk kata adjektif sifat adalah seperti berani, kuat, nakal, gigih serta teguh. Bagi cara pula adalah seperti gopoh, lancar, laju, kasar serta perlahan. Bagi bentuk pula bulat, cengkung, lurus dan segi empat. Bagi ukuran besar, lebar, nipis, panjang serta tinggi. Bagi warna pula seperti biru, hijau, merah, kuning tua serta ungu dan yang lain-lain. Bagi perasaan, bosan, kecewa, malu, sayu dan terujam. Bagi jarak pula dekat, hampir, jauh, jarak serta rapat. Panca indera pula seperti enak, cantik, manis, payau dan redup. Bagi waktu pula adalah awal, cepat, lewat, berubah atau silam. Kata adjektif boleh disertai oleh kata keterangan yang bertugas sebagai kata penguat. Kata penguat terdapat 3 iaitu kata penguat depan, kata penguat belakang serta kata penguat bebas. Kata penguat depan seperti agak begitu, demikian, lebih atau paling terletak di hadapan kata adjektif. Kata penguat belakang pula seperti benar, betul, nian atau sekali terletak di belakang kata adjektif. Kata penguat bebas seperti amat, sangat dan sungguh terletak di hadapan atau belakang kata adjektif.
sekali dan sekali tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif sekaligus. Kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang masih disertai oleh objek untuk menjadi frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat. Kata kerja transitif terdapat 6 jenis, iaitu berawalan men, berawalan menkan, berawalan meni, berawalan memper, berawalan memperkan, serta berlawanan memperi. Contoh ayat adalah seperti Puan Aisyah menggoreng ikan di dapur. Menggoreng menggunakan awalan men. Seterusnya, Encik Ganis membelikan isterinya sepasang sari. Membelikan di dalam ayat merupakan awalan memkan. Seterusnya, air mata membasahi pipi adik kerana tangannya luka. Membasahi di dalam ayat merupakan awalan mem-i. Kata pemeri. Kata pemeri adalah kata yang digunakan untuk menghubung subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Terdapat hanya 2 jenis kata pemeri, iaitu ialah dan adalah. Ialah diletakkan di hadapan kata nama atau frasa nama. Adalah pula diletakkan di hadapan frasa adjektif atau frasa sendiri nama. Contoh ayat bagi kata pemeri ialah budak perempuan yang bertopi itu ialah adik Garen. Bagi adalah pula, warna cili yang sudah masak adalah merah. Penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan adalah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Jenis-jenis penjodoh bilangan adalah seperti bentuk, putih, carik, ekor, helai, ikat, kaki, keping, kerat, kuntung, utas, laras, rangkap, sikat. Bentuk digunakan untuk benda-benda yang berkeluk seperti cincin dan mata kail. Butir digunakan untuk benda-benda yang bulat atau kecil. Carik digunakan untuk benda-benda yang dikoyakkan seperti kain dan kertas. Kor pula digunakan untuk binatang. Helai digunakan untuk benda-benda yang lebar dan tipis seperti daun atau baju. Ikat digunakan untuk benda-benda diikat seperti kayu, sayur dan sebagainya. Kaki digunakan untuk paling dan bunga. Keping digunakan untuk benda-benda yang pipih atau nipis seperti papan atau roti. Kerat digunakan untuk bahagian daripada sesuatu yang dikerat. Kuntum digunakan untuk bunga. Laras digunakan untuk senjata api seperti senapang, pisau dan meriam. Rangkap digunakan untuk pantun, syair dan sebagainya. Sikat digunakan untuk pisang. Utas digunakan untuk benda-benda yang berangkat seperti tali dan rantai. Ayat inti, ayat dasar. Pola ayat inti atau ayat dasar terdiri daripada subjek dan predikat. Ayat inti dan ayat dasar mempunyai 4 jenis pola ayat. Pertama, frasa nama dan frasa nama. Contoh bagi frasa nama ialah subjek Encik Yusri, predikat guru muzik, ayat Encik Yusri guru muzik. Seterusnya ialah frasa nama tambah frasa kerja. Contohnya ialah subjek burung itu, predikat membuat sarang, ayat burung itu membuat sarang. Seterusnya ialah frasa nama tambah frasa adjektif. Subjek buah betik itu, predikat ranum sungguh, ayat buah betik itu ranum sungguh. Seterusnya ialah frasa nama dan frasa sendi nama. Contohnya ialah seperti subjek ular sawa, predikat di atas pokok, ayat ular sawa di atas pokok. Ragam ayat. Terdapat 4 jenis ragam ayat. Pertama, ayat penyata. Ayat penyata, ayat yang menceritakan sesuatu hal. Dikenali juga sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Contoh, lelaki itu pelakon. Terusnya, ayat tanya. Ayat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara, tempat, benda, manusia, binatang dan sebagainya. Diakhiri dengan tanda soal. Contoh,
Harga kipas angin ini berapa? Ayat perintah digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Diakhiri dengan tanda noktah. Contoh, jemput makan. Ayat seruan digunakan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, hairan, terkejut, sakit dan sebagainya. Diakhiri dengan tanda seru. Contoh, nah, ambil lawang ini. Ayat songsang. Penyongsangan ayat dilakukan untuk memberi penegasan kepada predikat. Terdapat dua jenis ayat susunan songsang, iaitu pendepanan seluruh predikat dan pendepanan sebahagian daripada predikat. Pendepanan seluruh predikat. Contoh, ayat biasa, dialah jiran baharu saya. Ayat songsang, jiran baharu saya dialah. Pendepanan sebahagian daripada predikat melibatkan frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendinama. Contoh, ayat biasa, Ramzi bekerja setiap hari. Ayat songsang, bekerja Ramzi setiap hari. Ayat aktif dan ayat pasif. Terdapat dua jenis ayat aktif. Ayat aktif transitif, ayat aktif tak transitif. Ayat aktif transitif bentuk tunggal terjadi daripada ayat yang mengandungi frasa nama sebagai subjek dan frasa nama sebagai objek kata kerja. Contoh, Husna menjahit baju kebaya. Ayat aktif tak transitif. Ayat aktif tak transitif tidak boleh diikuti dengan objek. Contoh, dia termenung sepanjang hari. Ayat pasif. Kata ganti diri pertama dan kedua, kata ganti nama diri mendahului kata kerja. Contoh, pelantikan pengerusi itu kami setujui. Kata ganti diri ketiga, kata kerja diikuti dengan perkataan oleh serta kata ganti nama diri ketiga. Contoh, cermin tingkap itu sedang diangkut oleh mereka. Ayat cakap ajuk dan ayat cakap pindah. Ayat cakap ajuk. Contoh, jangan pijak rumput itu, kata Cikgu Robiatul kepada Tiara. Ayat cakap pindah. Contoh, Cikgu Robiatul melarang Tiara supaya tidak memijak rumput itu. 5 tips menukarkan ayat cakap ajuk ke ayat cakap pindah. Pertama, jangan ubah makna asal ayat. Kedua, susunan ayat hendaklah dikekalkan. 3. Lakukan perubahan perkataan. Keempat, jangan gunakan kata tanya. Kelima, tukar penggunaan kata atau tanya dalam ayat asal. Kesalahan umum tata bahasa. Kata ganti nama diri. Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. Salah. Dia ditangkap kerana mengedarkan dadah. Kata bilangan. Berbagai jenis kuih terhidang di atas meja itu. Salah. Berbagai-bagai jenis kuih terhidang di atas meja itu. Penjodoh bilangan. Seluruh buah negeri di pantai timur telah dilanda banjir. Salah. Seluruh negeri di pantai timur telah dilanda banjir. Kata hubung. Kita perlu tekun belajar agar supaya cemerlang dalam pelajaran. Kita perlu tekun belajar agar cemerlang dalam pelajaran. Peribahasa. Terdapat 4 jenis peribahasa. Pertama, simpulan bahasa. Contoh, memeras keringat. Maksud contoh, bekerja kuat. Seterusnya, pepatah. Contoh, mahal tak dapat dibeli, murah tak dapat diminta. Maksud contoh, sesuatu yang amat susah diperolehi. Kemudian, kata-kata hikmat. Contoh, masa itu emas. Maksud contoh, masa sangat berharga. Akhir sekali,
perumpamaan. Contoh, seperti anak-anak makan kaju. Maksud contoh, melakukan sesuatu pekerjaan dengan tekunnya. Selamat.